So buka kamera awal-awal. Kita ambil gambar dahulu sementara kita tunggu kawan-kawan lain ni masuk. Boleh tak buka kamera? Tengok. Wasim Wafiq, awak dah menang PDPR Warrior. Tunjuk sikit muka awak. Azman Iman, awak dah menang PDPR Warrior. Yang lain tu bila nak menang tu? Okay, boleh buka kamera dulu untuk cikgu snap gambar. Sebab nanti bila dah program berlangsung, kita cikgu pun terlupa, awak terlupa. Okay, boleh tak Victorious buka kamera sekejap? Okay. Sekejap ya cikgu snap gambar. Kalau ada tu tolong buka lah sekejap. Senyum sikit. Cikgu ambil gambar. 1, 2, 3. Okay, sekejap cikgu save dulu. Okay, sekejap ya. Okay. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, baik. Okey. Sekejap ya, kita tunggu sikit lagi kawan-kawan lain. Kita baru ada, Victorious ni ramai, 130 lebih. Tapi kenapa yang join ni petang ni tak ramai ni? Ni nak kena buat sesuatu ni. Okey, baik. Cikgu macam ni. Cikgu Suhaila boleh kita mulakan ke nak tunggu lagi? Sekejap ya. Okay, sekejap ya. Okay, baik cikgu. Kalau tak ada apa-apa kita mulakanlah sementara sambil kita tunggu kawan-kawan lain join sama. Boleh ya Encik Haziq, boleh ya? Yang Puan Haniza? Tak dengar. Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera buat semua, terutamanya Encik Muhammad Haziq bin Othman, pegawai farmasi daripada Hospital Jempol, Puan Nur Haniza binti Othman, Ketua Jabatan Farmasi Hospital Jempol, dan mungkin ada juga Cik Pok Hanki, pegawai farmasi daripada Hospital Jempol. Yang dihormati juga Puan Nur Suhaila binti Sunan selaku penyelaras untuk batch Victorious. Mungkin Encik Muhammad Azrin dan Amran, saya pun tak perasan sama ada dalam ni, selaku YDP PIBG dan juga wakil sarana ibu bapa untuk batch Victorious, dan seterusnya adalah anak-anak Victorious yang dikasihi dan sangat-sangat dirindui. Jadi kita mulakan program Bual Bicara Kenali Ubat Anda pada petang ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita teruskan kepada sesi ceramah kita pada petang ini, mungkin penyelaras kita Puan Nur Suhaila ada apa-apa nak disampaikan dahulu sikit? Kalau ada silakan. Puan Suhaila.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebenarnya saya pun tengah join meeting juga ni. Ada meeting lain juga sebenarnya. Ada laptop buka, tab pun buka ni. Dua-dua dengar juga ni. Okay, so pihak Intex sebenarnya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada pihak farmasi Hospital Jempol dengan adanya program ni bersama anak-anak. Semoga program macam ni boleh diteruskan dan saya dengan Puan Hasniza pun ada plan untuk buat program kerjaya untuk memang kami pun secara berbelah hati sebenarnya menerima program-program yang macam ni lah. Dia ada orang kata dia punya mungkin membuka minda anak-anak ni lah, pelajar-pelajar sekolah tentang program farmasi ni lah sebenarnya kan. So kami memang berusaha hati lah menerima program-program macam ni lah. So jutaan terima kasih kepada pihak farmasi hospital, terutamanya Puan Hasniza, penceramah Cik lupa pula, minta maaf Cik Aziz. Dan tim lah. Okey, itu saja. Rasanya boleh mula ke Fani? Okey, tak ada masalah. Boleh. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Suhaila selaku penyelaras batch Victorious lah. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya Cikgu Muhammad Al-Fani selaku antara guru penggerak untuk batch Victorious. Saya guru bimbingan kaunseling lah untuk batch Victorious. Jadi sebelum kita terus kepada penceramah, cikgu akan tujuan program, nama program kita pada hari ini adalah program Bual Bicara Kenali Ubat Anda. Jarang-jarang program macam ni masuk sekolah. Ini adalah, saya rasa dalam sepanjang berbelas tahun cikgu berkhidmat, ini adalah kali pertama program sebegini dilaksanakan lah untuk murid-murid sekolah. Selalu berkaitan dengan PPDA, dadah dan juga inhalan lah, biasa daripada ADK. Untuk ubat ni jarang-jarang berlaku. Tapi hari ini bertuahnya anak Victorious kerana Hospital Jempol, Jabatan Farmasi ambil inisiatif untuk memperkenalkan, untuk kita buat sesi sikit bual bicara untuk kita kenali ubat-ubat kita. Jadi objektif program hari ini untuk anak-anak tahu apa ubat-ubat yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan harian lah, selain daripada untuk melahirkan pelapis dalam komunikasi dua hala untuk menyebar luas lagi maklumat berkaitan dengan ubat. Dan yang paling penting cikgu nampak kat sini adalah pendedahan bidang kerjaya farmasis lah. Kalau awak tingkat 4, tingkat 5, sesungguhnya bidang kerjaya farmasis ni memang jadi rebutan ataupun memang jadi pujaan hajat semualah untuk pelajar lepasan SPM. Jadi tanpa membuang masa, cikgu menjemput penceramah kita pada hari ini Encik Muhammad Haziq bin Uthman, pegawai farmasis daripada Hospital Jempol, untuk meneruskan sesi ceramah dan juga perkongsian pada petang ini. Jika anak-anak ada persoalan, ada apa-apa pertanyaan, boleh tulis di ruang chat. Nanti insyaAllah penceramah akan cuba jawab sebaik mungkin lah. Okey, baik, dipersilakan Encik Haziq. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua murid-murid, cikgu-cikgu dan Puan Hasniza. Boleh dengar kan? Boleh. Pada mulanya saya nak cakap dulu, sila isi borang tu, pendaftaran tu kena isi. Kalau tak ada sijil untuk siapa yang tak isi. Dan juga sila dengar betul-betul sebab ada kuis lepas ni. Dan kuis ni ada hadiah. Okey? Boleh Boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi kepada korang, kepada murid-murid, cikgu-cikgu semua. Okey, pada hari ini kita akan bercakaplah tentang program Bual Bicara Kenali Ubat Anda. Okey. Dalam topik ini kita juga akan bercakap kita akan bercakap tentang 3 perkara lah. Pertama, tentang apa itu ubat dan amalan 5P dan cara penyimpanan ubat yang betul. Okey. So
Okay, mula-mula saya nak tanya kepada korang semua jugalah. Apa yang korang tahu tentang ubat? Ada siapa-siapa boleh jawab? Ubat ni untuk menyembuhkan sebuah penyakit seperti demam. Betul. Itu salah satunya. Ada lagi tak? Ada siapa-siapa yang lagi nak jawab, nak cuba? Okay, ada tak? Ubat Okey, ialah sejenis ubat ialah sejenis benda yang menguatkan imun sistem badan. Okey, itu salah satu juga. Bagus. Okey, terima kasih kepada yang menjawab. Okey, sebenarnya apa itu ubat? Ubat adalah suatu bahan kimia untuk mencegah, mengawal dan merawat penyakit. Ubat ni adalah satu bahan kimia yang selamat untuk digunakan. Okey, macam contoh yang paling senang sekarang yang ada pada masa sekarang adalah vaksin lah. Vaksin yang kita suruh ambil atau kenapa kena cocok sebab ini adalah untuk mencegah daripada COVID-19 ni menjadi lebih teruk dan mengawal daripada terus merebak. Boleh faham Okey. Boleh. Kumpulan ubat kita boleh bahagikan kepada dua jenis lah sebenarnya. Satu adalah ubat am. Maksudnya kita boleh beli ubat-ubat ni dekat mana-manalah. Contohnya 7-Eleven, farmasi, kedai mamak, semua ada ubat ni. Yang paling senang Panadol. Kalau adik-adik perasan, kalau adik-adik pergi kedai runcit pun ada Panadol. Ubat yang terkawal tidak boleh dijual di mana-mana kedai tanpa farmasi. Sebab dia perlukan lesen farmasi. Okey, ubat-ubat terkawal ni boleh dibahagikan kepada dua jenis lah. Iaitu dengan preskripsi, maksudnya dia perlu jumpa doktor. Doktor kena keluarkan surat ni. Contohnya yang paling senang adalah ubat darah tinggi, ubat kencing manis, antibiotik lah. Antibiotik untuk bunuh kuman ya. Tanpa preskripsi maksudnya siapa-siapa boleh pergi ke farmasi dan boleh beli ubat, contohnya ubat krim gatal ke, ubat batuk ke, ubat selsema ke, boleh beli kat kedai farmasi. Hanya farmasi yang boleh jual. Okey. Sini ada lagi satu nama ubat. Nama ubat dan nama jenama ubat adalah berbezalah. Okey, jangan kata, selalu kita dengar lah orang kata Panadol, Euphamol. Semua tu adalah jenama ubat, bukan nama ubat. Nama ubat adalah ubat ataupun nama kimia ubat tu adalah nama bahan aktif yang tidak boleh diubah suai nama dia. Dia siapa-siapa nak buat ubat tu, contoh nak buat Panadol, dia kena pakai nama yang sama. Tak boleh tukar. Diorang hanya boleh tukar nama syarikat sahaja. Nama jenama sahaja boleh ditukar. Okey. Macam kat bawah ni lah boleh nampak gambar Panadol. Panadol adalah jenama ubat. Tapi nama kimia ataupun nama ubat dia adalah paracetamol. Okey, ini contoh-contoh yang lain yang ada dekat luar sekarang lah. Okey, semua ubat yang ada wajib dan mesti kena berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Wajib kena daftar, tidak boleh main beli. Okey, sebab dekat Facebook ke, dekat Instagram, kat mana-mana media sosial ni sekarang ramai orang yang menjual ubat. Tapi kita tak pasti sama ada dia berdaftar ke tidak. Okey? Ubat kena berdaftar sebab selamat, untuk pastikan keselamatan ubat tu bila orang memakainya, berkualiti dan berkesan. Berkesan ni sebab satu-satu ubat yang dikeluarkan dekat hospital ke, dekat mana kat luar kat farmasi pun, mengambil masa sekurang-kurangnya 20 tahun kajian baru boleh keluar satu ubat. Okey, bukan main, okey hari ni kita ambil, esok keluar. Tak ada. Sekurang-kurangnya 20 tahun kena kaji dahulu. Baru boleh kita keluarkan. Okey, kat sini kita boleh nampak dua jenis gambar. Gambar A dengan gambar B. So, kalau orang yang buat ubat tu, kilang ubat tu buat dengan cara yang betul, dia akan confirm ambil gambar yang ada tanda right tu lah. Gambar yang ada pakaian yang betul, bersih. Manakala yang sebelah tu selalunya adalah kilang-kilang yang tidak berdaftar. Okey. Cara kita nak pastikan semua produk adalah berdaftar adalah melalui pendaftaran MAL. Pendaftaran MAL ni maksudnya pendaftaran bawah nama Malaysia lah dan hologram Meditat. Hologram Meditat ni adalah satu hologram yang telah KKM keluarkan khas untuk ubat-ubat yang masuk ke dalam Malaysia. Okey,
Ini satu benda nak cakap lah. Slide ni ada dalam soalan kejap lagi. Okey, pastikan korang tengok dengan betul. Pastikan semua produk mempunyai nombor pendaftaran. Sekiranya adik-adik dekat rumah ada ubat-ubat yang berdekatan, adik boleh tengok kat kotak ubat tu. Okey, MAL ni adalah nombor, memang wajib lah kena letak MAL. Lepas tu nombor kod dia dan belakang tu je perubahan dia. Kalau ubat tradisional, kena ada T kat belakang. Kalau ubat am ataupun ubat bukan racun, X. Kalau ubat terkawal, kena ada preskripsi doktor kerana ada huruf A kat belakang. Dan kalau suplemen macam minyak ikan, multivitamin, semua tu huruf N. Okey, pastikan korang faham betul-betul yang ini sebab kejap lagi ada satu soalan daripada ini. Okey. Hologram Meditech. Hologram Meditech ni, kalau adik tengok kat sini, adik boleh nampak lah nombor dia semua. Nombor, lepas tu ada perkataan KKM kat tepi. Tapi kalau daripada mata kasar kita memang tak boleh nampak pun benda ni. Cara dia, salah satunya kita pakai yang inilah. Yang ni korang boleh pergi ke farmasi dan cuba sendiri, ataupun yang paling senang sekarang, ada satu aplikasi dekat phone, nama dia Pharmatag. F-A-R-M-A-T-A-G lah. Pharmatag ni adalah satu aplikasi yang farmasi keluarkan supaya siapa-siapa pun boleh scan benda ni dan tengok. Sebab ubat-ubat yang tak berdaftar juga menggunakan benda ini. Okey. So kadang-kadang dia boleh tipu kita. Dia kata, oh sebenarnya kita orang berdaftar dengan KKM. Tengok ni ada hologram, ada semua ni. Tapi sebenarnya tak ada pun. Kalau kita orang sebenarnya selalunya kita akan buat satu pameran lah kalau berkenaan dengan kenali ubat anda. Selalunya kat situ kita akan tunjuk yang mana betul, yang mana salah. Sebab daripada hologram ni pun kita boleh tahu yang mana berdaftar ataupun tidak. Okey. Seterusnya amalan 5B. Amalan 5B adalah yang selalu kita gunakan. Yang ni bukan hanya dekat pesakit tapi untuk farmasi juga. Kita selalu gunakan 5B bermaksud masa yang betul, bila pesakit akan makan ubat, cara pengambilan yang betul, dos ubat yang betul dan pengguna ubat yang betul. Okey. Untuk pengguna ubat yang betul, selalunya bila kalau adik ada pergi farmasi, hospital ke apa, kita akan tanya, ambil ubat untuk siapa? Ini sangat-sangat penting kerana pernah ada satu kejadian, nama lebih kurang tapi sebenarnya bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Pernah berlaku dekat hospital tapi kita dapat detect. Sebenarnya bukan untuk pesakit ni tapi nama pesakit lain sebenarnya. Ini salah satunya, kita kena betul-betul tahu nama pesakit. Kalau ada apa-apa ubat kat rumah pun jangan main makan, tengok dulu untuk siapa. Okey? Dan tanya balik sesuai tak ubat tu untuk kita. Seterusnya ubat. Pastikan nama ubat kena ada. Nama ubat boleh tengok dekat envelope ubat ataupun dekat kotak ubat ataupun dekat ubat tu sendiri. Dekat ubat tu sendiri pun kita boleh nampak nama ubat tersebut. Okey? Dan pastikan nama ubat itu kena betul, dan sekiranya pergi mana-mana klinik ataupun klinik kesihatan ke, farmasi ke, pastikan nama ubat kena ada. Kalau tak ada, suruh diorang tulis nama ubat. Itu penting untuk diri kita sendiri. Okey? Macam soalan, macam kat sini tengok ni. Saya mengidap penyakit gastrik. Ini ke ubat saya? Sebab tak semestinya ubat, sebab bentuk-bentuk ubat adalah lebih kurang. So sebab tu nama ubat itu sangat-sangat penting. Okey, dan dos ubat. Dos ubat maksudnya berapa biji yang kita kena makan kalau ubat tu biji. Kalau ubat air berapa ml yang kita kena minum. Semua tu bukan senang-senang macam kata, oh kita hari ni kita boleh je makan ubat ni 1 biji. Awak pun boleh makan 1 biji, tidak. Setiap orang dos dia mungkin berbeza-beza. Dan sekiranya orang tu mengambil dos yang sama untuk orang lain, kemungkinan takut boleh kena apa-apa kesan sampingan lah ke orang tersebut. Cara pengambilan ubat. Okey, untuk ubat biji dan kapsul, kebanyakannya memang kena telan terus, tak boleh kunyah ataupun hancurkan kecuali diarahkan. Seterusnya ubat minum ataupun sirap mesti minum seperti yang telah diarahkan. Contohnya kalau doktor kata minum 15 ml, kena 15 ml. Jangan kurang ataupun jangan lebihkan. Okey. Ubat sapu, krim ataupun lotion.
ubat ni kena sapu kat tempat yang sepatutnya saja. Dan satu tips lah untuk korang semua. Untuk sapu ubat macam ni, pastikan bersihkan dulu tempat yang nak disapu. Kalau boleh mandi, mandi dulu, keringkan tempat tu baru sapu. Jangan sapu time kita berpeluh. Nanti ubat tu macam tak ada guna pun sebenarnya. Okey, ubat sedut mesti menggunakan teknik yang betul. Kalau tak tahu teknik ataupun tak yakin dengan teknik masing-masing, boleh pergi ke farmasi dan belajar lagi sekali. Tak ada masalah. Dan suppositories selalunya kita masukkan kat bahagian dubur lah. Yang ini selalunya untuk bayi yang demam, yang tak boleh makan ubat sirap. Dia kena pakai ubat suppository. Masa pengambilan ubat yang betul. Okey, yang ini pun ada soalan dalam kuis kejap lagi. Okey, kat sini kita akan biasa dengar makan ubat 1 hari sekali, 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari, 4 kali ataupun bila perlu. Semua ni sebenarnya jangan ambil mudah. Sebab setiap apa yang kita, setiap dos tu memang kena ikut. Kalau kata dalam masa 24 jam, tetapkan satu masa untuk makan ubat. Kalau 12 jam pun tetapkan satu masa. Ini kerana ini untuk mengelakkan konsentrasi ubat dalam badan dah kosong, baru kita nak tambah balik, nanti lambat kesan dia. Kita nak sampaikan tahap yang cantik tu lambat. So kalau boleh, contohnya kalau hari ni makan ubat pukul 8 pagi, kekalkan pukul 8 pagi keesokan harinya. Kecuali kalau kita lupalah, itu terpaksa. Tapi kalau boleh, kekalkan supaya bila ubat tu dalam badan, macam kita ambil pukul 8, esoknya pukul 8, ubat dalam badan tu tak sempat nak betul-betul habis, kita dah top up, nanti kesannya jadi optimum. So dalam graf pun nampak cantik. Sama juga macam 2 kali sehari ataupun 3 ataupun 4 kali sehari. Semua sama, kena ikut masa yang betul. Kebanyakan pesakit kadang-kadang tak ikut pun benda ni. Kadang-kadang dia kata, sekarang saya tak ingat pun. Cara dia, tips yang paling senang, kita ada telefon, set alarm. Set alarm telefon supaya kita boleh ingatlah bila nak makan ubat. Okey, kenali dan fahami ubat anda. Pastikan pasca label betul-betul, sampul ubat dan sisip bungkusan. Okey, dan kalau ubat botol, korang boleh tengok macam ni lah. Pastikan baca dulu apa yang ada dalam ubat tu. Okey, cara penyimpanan ubat. Dan kat sini saya akan cakap tentang 4 jenis lah. Daripada segi peti sejuk, kereta, bilik mandi dan juga dapur. Untuk penyimpanan ubat daripada segi peti sejuk, bukan semua ubat boleh disimpan dalam peti sejuk. Dan suhu peti sejuk mestilah antara 2 hingga 8 darjah Celsius sahaja. Tidak boleh lebih, tak boleh kurang. Ubat-ubat yang boleh disimpan dalam peti sejuk ada beberapa jenis lah. Contohnya ubat titis mata, insulin, antibiotik. Semua ni macam ubat ni kalau adik tengok contoh-contoh ayah adik ada pakai ke apa, pastikan tengok cara dia simpan macam mana. Betul ke salah? Kalau salah, betulkan. Tapi ingat, jangan pernah simpan di tempat yang beku lah. Nanti ubat tu dah tak ada kesan lagi dah. Dan ubat kapsul, biji ataupun pil jangan pernah simpan dalam peti sejuk. Okey? Ubat yang kenapa tak boleh simpan? Salah satunya ubat akan jadi lembab. Ubat tidak akan berkesan ataupun mungkin ada kesan sampingan. Cara yang paling senang macam mana kita nak ingat benda ni, senang je. Adik ambil telefon, handphone kita, cuba letak dalam peti sejuk. Rosak tak lepas tu? Kemungkinan besar akan rosak. Sama juga macam ubat-ubat yang ada. Dia akan konsep yang sama. Dan kalau boleh, tanggapannya memang salah kalau kata, oh kita simpan ubat dalam peti sejuk ni boleh tahan lama. Tidak. Sekali kalau dah buka, hanya boleh tahan beberapa bulan sahaja. Tak ada kata dah buka pun boleh tahan lama, simpan je dalam peti sejuk. Bukan. Kalau kita simpan buah dalam peti sejuk boleh tahan lama ke? Sama je dengan ubat. Tak boleh tahan lama. Dalam kereta tidak boleh simpan apa-apa ubat sekalipun kerana suhu dia boleh mencecah sampai 50 darjah Celsius. Ubat yang kerap disimpan dalam dalam kereta adalah ubat inhaler dengan ubat darah tinggi ataupun diabetes. Ubat-ubat ni contoh sebab diorang kata senang lah, takut lupa, takut tak sempat nak makan, bawa je lah dalam kereta, simpan. Last kali diorang terlupa. Bila terlupa, ubat-ubat ni tidak akan memberi kesan yang sepatutnya. Alasannya senang diambil ataupun takut lupa, sebenarnya bila benda ni berlaku,
kalau ubat inhaler, ubat pump tu akan cepat habis. Walaupun kita baru buka, tiba-tiba dah habis. Nak pakai ni tapi dah habis. Itu sebab kalau boleh simpan dalam beg. Dan suhu tinggi. Ubat akan, contohnya ubat biji akan cepat rapuh, akan cepat pecah. Okey, manakala kalau bilik mandi, ubat tidak boleh disimpan di dalam bilik mandi kerana kebersihan tak dapat dijamin, kelembapan sebab biasalah bilik mandi adalah banyak air. So, sentiasa akan lembab. Dan keselamatan sebab kita tak pasti kanak-kanak ni kadang-kadang main ambil je apa-apa yang ada dalam tu. Jangan cakap kanak-kanak, warga tua pun sama. Kadang-kadang main ambil je, tak baca pun. So, untuk keselamatan tidak boleh simpan dalam bilik mandi. Okey, contoh ubat yang biasa kita simpan dalam bilik mandi yang selalu orang kata, oh boleh je ni simpan macam ni, adalah ubat komor-komor. Sebenarnya tidak boleh. Sebab nanti dia ingat, kenapa warna macam warna pink? Nanti diorang ingat dia macam air sirap ke apa, kan diorang main minum je. So untuk mengelakkan benda ni berlaku, jangan pernah simpan ubat dalam bilik mandi. Okey, untuk di dapur, ubat tidak boleh disimpan berdekatan dapur memasak. Ini kerana bila dapur masak suhu dia sangat-sangat tinggi, kebersihan memang takkan jamin lah. Bakteria banyak, kelembapan pun sama, ada masa dia akan basah, lembab semua dan keselamatan lagi sekali lah. Dan kalau boleh, kalau nak simpan ubat dekat rumah, kalau nak simpan kat dapur, pastikan tempatnya kena tinggi dan jauh daripada kanak-kanak. Okey? Okey, untuk yang ini pula, apa yang akan berlaku lah contoh kalau kita dah terbuat benda ni, apa akan, macam kita tahu, kalau ubat tu dah tak boleh kita makan ataupun kita gunakan, salah satu caranya adalah bila ubat tu bertukar warna. Contohnya daripada warna putih menjadi warna kelabu, ataupun daripada contoh vitamin C daripada warna oren jadi warna macam oren betul-betul cair. Semua tu buatkan maksudnya ubat tu dah tak boleh makan. Jangan makan dan kalau boleh dapatkan yang barulah. Dan ubat tu akan, bila dia lembab, dia boleh senang pecah. Dan kalau boleh jangan simpan ubat banyak-banyak macam ni sekali. Okey. Dan bila ubat dah berlaku macam itu, jangan cakap, oh tak apalah, sama je ubat ni. Jangan. Bila ubat dah bertukar warna ke apa, kesan ubat tu akan berkurang dan tak dapat jaminlah berapa peratus je kesan yang kita dapat. Dan kemungkinan besar boleh ada kesan sampingan. Kalau benda ni berlaku, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendirilah. Okey, bagaimana kita nak simpan ubat? Kalau macam contohnya, kalau adik-adik ataupun kalau ayah adik ke mak adik ke dapat ubat yang dalam bentuk macam botol hitam, kekalkan ubat dalam botol tu. Jangan pernah kata, oh mak nak bawa minum mana ni, mak nak asingkan sikit. Jangan. Sebab bila macam tu berlaku, boleh buatkan kesan ubat tu berkurang lah sebab kita tak pasti maknya botol yang seterusnya tu, botol tu gelap juga ke, tak ke, macam mana. Dan contohnya yang paling senang kat sini, ubat bawah lidah ni, sekali kalau dah buka, hanya boleh tahan 8 minggu sahaja. Okey. Penyimpanan ubat, pastikan elak daripada berkongsi dengan orang lain sebab dos kita tidak akan sama. Sebab lain tujuan dan indikasi lah, maksudnya mungkin orang ni makan untuk sakit lain tapi bila kena kat orang lain mungkin untuk sakit lain. So tak boleh makan ubat yang sama, ubat dalam dos yang sama. Kena tanya doktor dahulu. Okey. Jangan pernah simpan ubat dekat rumah dengan campur-campur semua ubat sekali lah. Tak apalah. Nak senang simpan ni, simpan dalam satu bekas, semua sekali kita masukkan dalam satu bekas. Tidak boleh. Okey. Kalau boleh, kalau kena asingkan setiap ubat yang kita dapat. Kalau contoh datang dalam kotak, masukkan dalam kotak. Kalau tak nak masuk dalam kotak, masuk dalam bekas lain, plastik apa, tulis nama ubat tu. Tulis nama ubat tu, bila tarikh luput dia, semua kena tulis. Supaya orang lain akan tahu. Dan jangan pernah letak dekat-dekat ubat batuk, ubat-ubat yang untuk kita minum dengan ubat-ubat yang untuk kita sapu dekat luar. Okey? Sebab ini pernah berlaku, kesilapan-kesilapan macam ni lah yang boleh buatkan pesakit kena datang hospital. So, elakkan benda minum dengan benda yang sapu. Dan jangan campur ubat yang baru diterima dengan yang lama walaupun ubat yang sama. Sebab kita tak pasti tarikh luput. Sekiranya adik dah tengok tarikh luput yang ubat lama tu lagi cepat, yang baru ni lambat, makan yang lama dulu, habiskan baru makan yang baru. Ini salah satunya dapat mengelakkan pembaziran. Okey? Dan
tidak boleh masukkan semua ubat dalam satu tempat. Contoh kalau adik tengok gambar yang ada kat depan ni, bila semua ubat kita masukkan sekali, kalau untuk diri kita mungkin kita tahu, oh ni ubat darah, ni ubat kencing manis ni, ubat kolesterol ni, tapi orang yang lain, contohnya kalau time tu kita sakit, kita dah tak dapat nak buat semua ni, hanya orang luar yang boleh tolong kita. Orang luar takkan tahu ini ubat apa. Sebab itu kalau boleh simpan dalam bekas envelope yang hospital bagi, simpan cantik-cantik macam ni supaya siapa-siapa yang jaga kita sekalipun dapat tahu ubat ni untuk siapa dan macam mana nak gunakan. Okey, jangan letak macam ni, jangan letak bersepah macam ni. Okey, ini tips lah. Tips perlu disimpan dalam bekas asal. Jangan tanggal label ubat yang ada, nama ubat, kekuatan ubat, cara pengambilan ubat, kaedah simpanan dan tarikh luput semua wajib ada. Sebab kita orang kat hospital, kat farmasi ni pun sama, kita amalkan benda ni. Dekat ward kat hospital pun kita orang dah ajar nurse-nurse kat dekat atas pun kena amalkan benda yang sama. Okey. Dan kesimpulannya, suhu, kelembapan, cahaya dan keselamatan untuk satu-satu ubat tu mesti tahu. Ataupun kalau tak tahu, boleh tanya ke farmasi. Okay. Ini satu ni slide ni, kalau ada apa-apa persoalan, kalau nak tanya apa-apa ke tentang farmasi ke apa, boleh call kepada nombor ini. Ni kat hospital Jempol lah. Okay. Sekejap Okay adik, sebelum kita jawab soalan, boleh tak kalau adik pergi ke website yang ada kat depan ni, masukkan website ni. Lepas tu masukkan kod yang ada ni. Lepas tu baru kita jawab soalan. Okey. Okey, ada satu soalan dekat sini. Apa akan berlaku jika kita mengambil ubat yang berlebihan? Okey, soalan dia menarik. Kalau benda ni berlaku, benda pertama kita tengok pada kesan kat diri kita sendiri. Kalau ada apa-apa kesan sampingan lah, kalau tiba dada kita berdebar ke, rasa macam sesak nafas ke, tapi dalam masa sama pergi kecemasan secepat mungkin. Untuk walaupun tak ada apa-apa kesan pun, kalau boleh pergi je ke hospital dan tanya. Ataupun nak call dulu ke farmasi pun boleh. Dan jangan duduk rumah, biarkan macam tu je. Okey, tak apalah, tak ada apa-apa kesan ni, tak ada. Kena tanya dan kalau boleh pergi, boleh tanya doktor. Okey? Okey adik, masuk sekarang dan masukkan kod 39321200. Okey tak? Adik-adik dapat tak kod tadi? Doktor, apa kod tadi? Kod tadi 3932 1200. Ya, saya. Okey. Untuk kod yang tadi tu, pastikan adik-adik tulis perasaan adik tentang apa yang, tentang slide ni, tentang apa yang abang cakap. Dan sekiranya adik rasa macam perasaan adik lah. Okey, adik tulis, abang bagi masa 1 minit, lepas tu kita jawab quiz dan kita tengok siapa pemenangnya. Perasaan anda. Game tu? Perasaan Yang game tu? apa tu? Game. Game. Okey. Okey. Nampak lah aku dalam. Ini sini. Wafi, kenapa Wafi? Okey, ada apa-apa soalan yang tak nak tanya? Apa soalan? Saya tak tahu.
Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Okey, semua dah bagi ke? Semua dah jawab yang menti tadi? Sudah. Okey, kalau macam tu kita pergi tengok dekat depan ni ada joinmyquiz.com. Okey, cuba ada ikut yang dekat depan ni. Yang ni untuk kita main game pula. Kita tengok macam mana. Semua kena masuk yang joinmyquiz.com tu kan? Betul. Okay. Anak-anak semua join tu, joinmyquiz.com and then masuk game code tu. Baru awak boleh join quiz. Okey, siapa lambat tak dapat hadiah. Cepat masuk sebelum mula baru 6 orang tu. Okey. Cepat join. Joinmyquiz.com tu. Hadiah dia menarik juga tau. Dan ada sijil. Siapa menang? Berapa orang? 15. 16. Lambat kan? Oh, dia orang satu-satu kan? Dia kena allow kan? Entah. Ya ke? Macam ni saya nak pesankan ni je. Itu cik saya tengok. Ya. Itu tak ada. Okey, cepat. Baru 30 orang yang ada. Cikgu tak nak masuk sekali ke? Cik menang. Tapi cikgu tak ada. Cikgu Saya baru masuk. masuk je. Kita tengok siapa main. Kita main je ni. Kita macam seronok je ni. Baru 40 orang. Ada 84 orang tadi. Kan anak yang lain join myquiz.com, masukkan kod game tu 122207, enter your name dan kita Lepas join tu kita sekejap have lagi. fun together. Mohon yang lain untuk join game tu. Kita ada 80 orang dalam ni. Macam mana? Ha. Macam mana? Okey, baru ada 52 orang. Ada lagi tak? Dia nak masuk lagi. Okay, tak akan start kan? Dia control. Dah start dah. 50. 59. Borak-borak lah. Borak-borak. Okey, cepat. Ada berapa orang dia ni? Okey, saya bagi 1 minit lagi. Baru 64 orang. Mana yang lagi 20 Itulah. orang? Mana yang lain? 15 lagi ni. Bagi tahu kawan untuk join myquiz.com tu, kod dia 122207. Doktor, Ya, saya. pemenang doktor nak pilih berapa orang? Kita tunggu sampai hujung. Oh, baik Kalau doktor. bagi teruskan tak best. Ready Wafi, ready. Berapa dah? 60? 66. 6. Boleh? Ada yang belum ready ke? Dah semua dah ready. Okey,
Korang kena ingat balik lah kalau ingat slide tadi lah. Sebab ada beberapa soalan saya rasa macam ada kot dalam tu. Lagi-lagi yang soalan yang saya tekankan tadi. Ada beberapa slide tau. Okay, semua dah ready ke? Dah. Okay. Dah. Yeah. Okay. So sekarang kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini okay, so sekarang kita pergi ke soalan yang pertama ready dan jawab secepat mungkin. Soalan pertama. Berikut adalah fungsi ubat kecuali okey, apa jawapan dia? Memudaratkan. Kenapa? Kenapa memudaratkan? Kenapa yang bukan yang lain? Sebab ubat Soalan bertanya. Tapi saya rasa hampir keseluruhannya mendapat markah penuh untuk soalan itu. Soalan seterusnya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Ubat terkawal di bawah memerlukan preskripsi kecuali ubat apa yang tak perlukan surat doktor? Sesama. Betul ke? Kerana kenapa banyak kepada ubat antibiotik? Siapa boleh jawab? Kenapa pilih antibiotik? Okey. Okey. 17 orang menjawab antibiotik. Sebenarnya ubat yang tak perlukan preskripsi adalah ubat sesama. Tapi ubat ni memerlukan kena pergi ke farmasi dan hanya farmasi sahaja yang boleh berikan ubat ni dan kena ada alamat ubat, alamat rumah dan juga nama pesakit lah waktu kita nak beli. Soalan seterusnya. Saya tak tahu. Ubat krim, ubat sesama, ubat batuk merupakan kategori ubat terkawal yang perlukan preskripsi ke tidak? Soalan panjang dia lamakan. Okey. Okey, nombor 1 sekarang. Okey lah, nak cakap satu lah. Cikgu nombor 1 lah. Tak boleh cakap apa. Tak adalah saja je join. Ada hadiah untuk budak. Okey, bagus. Untuk soalan ni hampir kesemuanya jawab tidak. Yang jawab ya tu sebenarnya salah lah sebab ubat macam ni tidak perlukan preskripsi. Boleh beli dekat farmasi dengan syarat kena ada farmasis yang menjualnya. Okey? Soalan seterusnya. Apakah maksud nama ubat? Apa itu ubat? Okey. Kita tengok berapa orang yang betul. Okey, ada cabaran yang terdekat daripada Zakwan Zaim. Okey. Jawapannya nama bahan aktif dalam sesuatu. Okey, betul. Hampir kesemuanya betul. Bagus soalan ni. Dan nama ubat maksudnya nama yang tidak boleh diubah suailah oleh mana-mana syarikat yang ingin menggunakan bahan aktif tersebut. Dia kena nama aktif tu kekal sama. Okey, soalan seterusnya.
Kenapakah ubat perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia? Kenapakah? Rasa-rasanya kenapa kena berdaftar? Sama je kalau tak berdaftar pun. Okey, ada banyak pergerakan dalam ni. Okey. Okey. Jawapan yang betul dengan yang salah lebih kurang sahaja. Kebanyakannya menjawab untuk memastikan produk yang dihasilkan selamat untuk digunakan. Tapi sebenarnya kesemua jawapan tersebut betul. Sebab ubat-ubat kenapa kena berdaftar? Kena pastikan produk tu selamat, berkualiti dan berkesan kepada semualah kerana ada ujian saintifik dulu. Okey, kepada yang betul tahniah, yang salah cuba lagi dan fokus. Next. 12. Lupa cakap, kita ada 12 soalan Sekarang baru soalan ke-6. Semua produk kesihatan mempunyai nombor pendaftaran. Apakah nombor pendaftaran bagi over the counter ubat am? Cikgu tahu ke? Cikgu pun tak ingat. Kali ni tewas. Okey, tak apa. Untuk soalan ini, kita tengok siapa betul. Wow. Nombor 1 dah bertukar orang. Bagi peluang ke Zakuan. Okey. Untuk soalan ini, masih yang salah lagi tinggi pada yang betul. Okey, siapa yang jawab A? Yang menjawab yang mal nama belakangnya A, maksudnya salah lah. Sebab A maksudnya ubat yang terkawal. T traditional, N maksudnya suplemen, dan X ubat yang boleh kita beli kat mana-mana sahaja. Seterusnya. Amalan 5B adalah penting semasa menguruskan ubat pesakit kecuali rasa-rasanya apa? Yang nampak gambar tangan tadi ada 5. Rasa-rasanya. Okey, ada lagi 1 saat. Okey. Zakuan masih nombor 1. Okey, betul. Ni majoriti menjawab tempat yang betul. Tempat yang betul tidak ada dalam 5B lah. 5B hanya ada masa, dos ubat, ubat yang betul, pengambilan ubat yang betul dan pengguna yang betul. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke soalan matematik. Masa pengambilan ubat yang betul bagi 4 kali sehari adalah ada perubahan nombor 2, nombor 1. Okey, betul. Setiap 6 jam. Okey, kita bahagikan dapat 24 bagi 4 boleh dapat 6 jam sehari. Okey, setiap 6 jam lah. Seterusnya. Ini pun ada berkaitan dengan nombor. Berapakah suhu peti sejuk yang sesuai untuk simpan ubat? Rasa-rasanya? Okey, ada perubahan nombor 1 dan nombor 2 dan betul jawab kebanyakannya menjawab 2 hingga 8. 2 hingga 8 adalah suhu yang sepatutnya lah untuk kita simpan apa-apa jenis ubat. Okey, kecuali vaksin lah, vaksin kena betul-betul beku. Seterusnya soalan nombor 10. Semua senarai ubat di bawah boleh disimpan dalam peti sejuk kecuali
Okey, kita ada lagi 11 saat. Boleh jawab lagi. Cepat siapa yang belum jawab. Cepat lawan nombor 1, lawan nombor 1. Kalau macam dah. Okey, kita tengok daripada sini. Okey, okey, kebanyakannya menjawab betul. Inhaler adalah jawapannya lah. Inhaler kalau simpan dalam peti sejuk, kesan dia pun akan berkurang. Yang jawab ubat titis mata, sirap antibiotik, semua salah lah. Semua ni memang kena simpan dalam peti sejuk. Soalan seterusnya. Okey, yang ni kena baca cepat sikit soalan ni. Ubat tidak boleh disimpan dalam bilik mandi kerana yang mana macam nak jawab macam mana? Okey. Ada perubahan kat nombor 1 lagi sekali. Okey, yang jawab semua betul, ada semua di atas adalah jawapan yang betul lah. Kesemuanya adalah jawapannya. Kerana ubat tak boleh simpan dalam bilik mandi. Dan soalan terakhir. Ubat tidak boleh disimpan berdekatan dapur masak kerana ataupun kecuali okey, soalan terakhir ni cepat. Siapa nak hadiah? Okey, ada lagi 3 saat terakhir. Okey. Okey. Kita ada pemenang yang sangat jauh makannya. Okey, betul. Jawapannya kekemasan lah. Terima kasih kepada yang semua yang menjawab soalan. Pada cikgu-cikgu, terima kasih. Nak tahu pemenang tak? Nak. Tak nak tahu? Nak. Rasa-rasanya siapa? Zakuan. Cikgu menang, cikgu. Ah. Sempat jawab. Cikgu mana? Okey, nombor 1 Zakuan. Nombor 2 Wana. Okey, Wana. Nombor 3 Elisa. Okey, pada yang pemenang, bagus, tahniah. Kepada yang tak menang, tak apa, boleh cuba lagi. Ada lagi kuis lepas-lepas ni kalau ada, insyaAllah. Okey, sijil boleh tengok kat email masing-masing. Yang pemenang nanti kita akan bagi sijil lain. Okey. Ada apa-apa soalan lain tak? Nak tanya sebelum saya beredah? Ada di chat. Ada lagi ke? Dr. Aziz, doktor ada di chat. Okey. Soalan kat chat Ainul Farhanis. Cakap Okey. ubat dijual di kedai runcit dan mamak. Jadi adakah ubat itu selamat dan berkualiti? Dan jika kita kunyah ubat tablet kapsul, kesan sampingan, adakah kesan? Okey. Ubat yang dijual di kedai runcit dan mamak, kebanyakan yang macam contohnya Panadol semua tu, kebanyakannya boleh tengok kat mal number. Tengok balik mal number dia. Kalau rasa tak yakin, boleh pergi ke website NPRA. Buka website NPRA, lepas tu boleh tengok lagi sekali lah kalau tak yakin. Kalau yakin, tak ada masalah. Kebanyakannya ubat macam Panadol semua yang kat mamak dan kedai runcit, kebanyakannya yang berdaftar. Okey, untuk ubat tu selamat atau berkualiti selagi dia belum expired dan disimpan dengan cara yang betul, insya-Allah tak ada masalah. Dan juga jika kita kunyah ubat tablet atau kapsul. Untuk ubat tablet, tak semuanya yang tak boleh kunyah. Ada yang boleh sebab ada yang susah nak telan, saya tahu. Ada yang susah nak telan ubat biji, kadang-kadang besar sangat. Pahit pun ada tapi boleh. Kita boleh kunyah air, tapi kena tanya dulu farmasi yang mana boleh, yang mana tak boleh. Tak boleh kata, oh tak apalah, boleh je ni. Tak, kena tanya dulu sebab ada ubat yang ada lapisan luar kat ubat tu yang tidak boleh potong ataupun kunyah. Manakala kapsul, langsung tak boleh. Langsung tak boleh kunyah. Tak kisahlah apa pun.
jangan kunyah, kena telan. Kesan sampingan dia, kalau ikutkan yang macam ubat macam ni, pahit lah, rasa muntah, rasa nak muntah, rasa loya tu ada. Dan kalau teruk sangat, boleh pergi ke kecemasan lah. Ada soalan lagi? Saya nak tanya ke doktor? Apa benda? Okey doktor, macam mana kalau macam saya, orang yang tak dapat nak telan ubat tablet, boleh tak ubat tu ditumbuk ataupun kapsul tu dibuka sebelum telan? Memang tak dapat nak telan. Macam mana? Ada kesan, keberkesanan ubat tu masih sama atau macam mana? Okey, keberkesanan dia sama. Yang mana macam saya cakap lah, tak semua ubat biji boleh ditumbuk. Tapi sekiranya yang mana selalunya yang mana boleh tu farmasi akan cakap. Dan sekiranya tak boleh, pesakit pun patutnya kena bagi tahulah waktu ambil ubat tu. Yang saya tak boleh nak telan ni. Saya tak boleh telan ubat besar sangat ni. Boleh tak kalau saya nak pecahkan ke apa ke, boleh tanya. Dan yang mana yang tak boleh tu farmasi akan cakap tak boleh. Memang ada tulis kat kotak ubat tu, memang akan tulis tidak boleh dipotong ataupun dipecahkan, hanya kena telan terus. Ada. Jadi, kalau dia tak boleh, ada alternatif ubat macam sirap ke atau macam mana? Ada alternatif dia. Mesti ada alternatif. Sama ada commercial ataupun yang kita sendiri akan bancurkan. Kita ada dua konsep lah kat sini, macam ubat sirap separuh memang daripada ubat biji tu sendiri, dan sekiranya dia perlukan, dah memang pesakit tu tak boleh dan dos ubat tu pelik, kita akan bancurkan untuk patient. Kita akan bancurkan untuk pesakit. Itu kalau dekat hospital lah. Kalau kita sendiri di rumah, tanpa pengetahuan kalau dia buat, tak ada masalah ke? Kalau tanpa, sebab tu kena consult dengan farmasis. Kena consult dulu. Okay. Kalau apa-apa buat sendiri dekat rumah, apa-apa berlaku, itu kesalahan sendirilah. Okay, baik. Sebab nak dapatkan optimum kesan yang cantik bagi satu-satu ubat, kena ikut arahan 5B. Itu je, 5B tu. Bagus soalan tadi. Ada lagi tak? Baik. Anak-anak lain ada soalan? Cikgu ke? Tadi saya dah tanya. Anak-anak lain dah tanya kot. Okey. Dan lagi satu, siapa-siapa yang berminat nak jadi farmasis, bolehlah. Bidang ni sangat-sangat menarik, banyak lagi, jauh lagi, macam-macam lagi ada. Masuklah kalau nak jadi farmasis. Seronok. Kita bukan hanya, jangan fikir farmasi hanya kira ubat lah, buat ubat lah, tak ada. Kita macam-macam lagi kita buat sebenarnya. Belakang takbir terlampau banyak yang farmasi buat. Siapa-siapa nak jadi, kalau nak tahu lebih boleh tanya. Kalau bukan sekarang pun boleh datang, boleh call nombor tadi ke, ataupun nak datang sini tanya pun boleh. Tak, dia pun boleh tanya Puan Ija. Puan Hazinisa. Dia okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Adik-adik, cikgu nak tanya pasal ada lagi tak? Anak-anak Victorious nak tanya? Tak ada. Hakim Mirza. Ada lagi Hakim Mirza? Hakim Mirza pula. Yang lain? Kalau nak tanya Kejaya Farmasis pun boleh ni. Mungkin Encik Aziz boleh jawab juga kot. Siapa berminat jadi farmasis? Ada tak? Ada? Okay, bagus. Tak ada kot. Tak ada kot. Terima kasih untuk semua yang telah datang, join sekali untuk program ni. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kesalahan ke apa ke, kalau saya tersalah cakap ke. Okey. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada COVID semua ni, mana tahu kita boleh buat satu program sekali, pergi sana ke, buat program pameran. Sebenarnya pameran lagi menarik untuk semua, untuk belajar lebih mendalam lah. InsyaAllah. Okay, kalau boleh tak buka boleh buka kamera tak nak gambar? Boleh buka gambar. Okay, semua buka gambar, buka kamera. Buka lagi sekali. Ni ada cikgu. Okay, jap, semua sekali. Ya, kita ada team. Kita masuk sekali. Kita pun nak join. Kau nak masuk gambar? Okay. Ni tim belakang saya ni. Pada kerjasama semua. Pada kerjasama semua. Saya Puan Haziza. Anak-anak buka kamera, anak-anak. Yang mana belum buka. Buka kamera.
Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey. Untuk sijil tengok dekat tu Page lain. Page lain. Next page. Next page. Tak boleh. Okeylah. Terima kasih dekat semua yang telah datang. Terima kasih lagi sekali. Jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Encik Aziz atas taklimat, ceramah, perkongsian berkaitan dengan ubat pada hari ini. Banyak juga ilmu baru. Cikgu pun belajar ilmu baru yang jarang-jarang kita dapat dengar biasa kan, berkaitan perkara-perkara macam ni. Jadi ini satu benda pendekatan yang barulah untuk terutama untuk anak-anak bakteria. Jadi terima kasih cikgu saya ucapkan wakil daripada Sekolah Basrama Integrasi Jempol pada Jabatan Farmasi Hospital Jempol atas kesudian untuk berkongsi maklumat dengan anak-anak Victorious, dan terima kasih juga kepada Puan Haniza selaku wakil sarana ibu bapa, Encik Azrin, YDC, Kak IDG juga, dan kepada semualah yang menjayakan program Bual Bicara tentang ubat pada petang ini. Dan saya berharaplah anak-anak saya Victorious ni dapat sedikit ilmu, dan kalau boleh ya cikgu nak awak tanamkan dalam diri awak kerjaya farmasi ini adalah sebagai salah satu kerjaya impian awak lah. Kerana sebagai salah seorang pelajar sekolah berasrama penuh yang ambil jurusan sains tulen, kerjaya farmasi ini adalah antara kerjaya yang menjadi pilihan lah antara pelajar-pelajar cemerlang selepas SPM nanti. Jadi awak dah berada di sekolah bersama penuh, awak kena letak salah satu kerjaya yang pilihan yang akan awak jadi nanti adalah farmasis. Okey. Jadi dengan perkongsian hari ini dapat membukalah lembaran baru, minat dan juga ilmu pengetahuan yang baru untuk awak. Okey. Jadi saya wakil daripada guru-guru pengurusan sekolah mengucapkan terima kasih kepada Hospital Jempol, terutama Jabatan Farmasis, dan insya-Allah pelbagai lagi program akan dirangka bersama untuk kecemerlangan anak-anak Sekolah Basrama Integrasi Jempol terutamanya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Okey, ingatan untuk anak-anak Victorious berkaitan dengan program esok pentaksiran psikometrik. Jangan lupa 9.30 pagi wajib untuk semua pentaksiran psikometrik esok. Jadi sampai di sini saja program kita pada petang.